tentang apa ni calon kita Wabil Roziah. Seperti diterangkan oleh Saudara Roziah tadi, mengapa beliau dipilih di sini? Beliau adalah antara senior exco sejak tahun tiga penggal lah, tiga penggal sebagai exco, walaupun dia berhenti sekejap, lepas tu dilantik semula sebagai exco. Beliau bertugas sebagai penggal dan beliau pernah diuji, ingat beliau pernah diuji masa kita ada krisis dengan Khalid Ibrahim. Beliau pernah diuji. Kita menanti ketibaan beliau daripada Bangkok. Kita ingat lagi siapa dia nak, belah mana dia nak pergi. Masa itu saya rasa Syahid Sungit dan satu orang lagi tu Hasnul dah buat keputusan untuk menyeberang, untuk menyokong kita. Dan kita perlu satu, saya rasa. Masa itu beliau di Bangkok. Dan bermain di kepala kita sama ada beliau akan menyokong kita atau bersama Khalid Ibrahim. Dan banyak usaha untuk menyeru atau meminta beliau untuk jangan menyokong kita. Dan ada kata sebelah ni dapat perkenan sultan, macam-macam dugaan yang beliau terima sebelum balik ke sini. Tapi sebelum beliau balik, kita dah dengar cerita dah daripada Datin Sri Wan Azizah mengatakan, insya-Allah kita kenal siapa Wabil Roziah. Dia bukan orang yang khianat, dan bukanlah kita dengarlah dari kawan ada pimpinan kita yakin 100% insya-Allah Wabil Roziah akan bersama kita. Dan alhamdulillah beliau turun di lapangan terbang dengan diserbu oleh pemerintah, dan beliau secara spontan, tidak perlu ada 3-4 orang presiden atau presiden sebagainya, mengatakan beliau bersama kita. Dan alhamdulillah, sebab itulah kita dapat kekal. Pada masa itu kerjaan Pakatan Rakyat dapat kekal di Selangor, dan Azmin dapat dilantik menjadi Menteri Besar. Dan itulah jasa yang patut Azmin teringat. Inilah jasa yang dibuat oleh Wabil Roziah. Kalau tidak, masa itu rasanya mungkin kita terpaksa mengadakan pilihan raya baru ke, atau sebab dah tak stable, parti dah tak stable masa itu. Dan inilah antara orang yang kita tahu mempunyai disiplin yang kuat. Boleh berbuat kerja itu, ramai orang boleh buat kerja, mampu berucap, mampu puji pengaruh ramai, tapi orang yang setia dalam keadaan yang terdesak ini cukup susah tuan-tuan. Siapa kita sangka kawan-kawan Anwar yang berada dalam parti seperti Kamarudin Jaafar boleh membelakang persahabatan untuk beliau bersama-sama dengan, untuk beliau seberang, untuk mengkhianat kepada kita itu. Dan itulah dia rasa kita di Ampang ini amat bertuah. Kita mendapat seorang pemimpin, seorang calon yang telah diuji, telah diuji sejak beliau berada di dalam kepimpinan Negeri Selangor sejak 2008. Dan tuan-tuan, soalan yang lagi yang kita banyak tak terima, mengapa kita perlu pilih Pakatan Harapan? Mengapa? Saya baru ni saya dengar satu ceramah, interview yang dibuat ke atas calon kita di Kuala Selangor, di Sungai Buloh. Ditanya mengapa rakyat perlu pilih dia? Mengapa rakyat perlu pilih Pakatan Harapan? Dan dia memberi satu penerangan yang sangat logik. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 3 calon Perdana Menteri yang dipamerkan. Zahid Hamidi, Mahyudin dan Anwar Ibrahim. Sebenarnya dia kata dalam pemilihan kali ini rakyat kena buat pilihan. Bukan saya, dia kata calon Sungai Buloh, bukan saja saya, tapi kena pilih calon mana yang kita nak jadi Perdana Menteri. Kalau kita nak Mahyudin jadi Perdana Menteri, kita nak Zahid jadi Perdana Menteri, atau kita nak Anwar jadi Perdana Menteri. Kalau kita nak Anwar jadi Perdana Menteri, pilihlah Pakatan Harapan. Dan saya adalah wakil Pakatan Harapan. Dan beliau memberi penerangan sangat logik, tuan-tuan. Dan itulah dia hari ini yang Malaysia sangat perlu, ialah kepimpinan di peringkat pusat.
Perdana Menteri itu perlu. Bukan hanya di Ampang, tapi kepimpinan di sangat pusat itu sangat perlu. Kita semua tahu, kita sekarang anggota information di jari kita. Kita tahu betapa tenatnya ekonomi kita sekarang ini. Kita kalau tidak ditangani dengan betul mengikut saudara Fizi 2023 exchange rate akan meningkat kepada RM5. Dan kita masih itu barang ekspor, barang import akan mahal, dan barangan kita inflasi akan naik, interest rate akan naik. Apa akan jadi? Kita dah 3 kali naik interest rate dah OPR dah naik. Itu pun dah sangat menyusahkan kita. Dan kalau ianya naik sampai ke RM5 untuk $1 Amerika, kita boleh bayangkan, tuan-tuan. So itulah antara isu yang kita betul-betul kena pastikan ada orang yang boleh menanganinya. Dan kita tak nampak Zahid atau kita tak nampak Mahidin yang boleh menangani isu ini. Dan kita tahu Anwar Ibrahim pernah menjadi antara Menteri Kewangan yang terbaik di Asia satu ketika dulu. Dan kita rasa dengan sifat dia, dengan cara dia mentadbir, dengan cara dia mengurus kewangan, daripada pengalaman kita rasa hanya dialah yang boleh menyelamatkan ekonomi negara kita ini. Dan kita harap sekarang ini menjadi tugas kita. Memang bukan senang, menjadi tugas kita sekarang untuk memastikan kemenangan Pakatan Harapan, dan akhirnya kita dapat menobatkan Saudara Anwar sebagai Perdana Menteri. Apa tugas kita? Kalau setakat undi kita, undi isteri kita, undi anak kita masih belum cukup, tuan-tuan. Kita kena buat lebih daripada itu. Kita kena lebih menjangkau. Kalau orang India, mereka kena pergi kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, jiran-jiran, ajak mereka datang, ajak mereka sama-sama supaya mereka percaya dengan manifesto kita, mereka percaya dengan kesungguhan kita untuk mengerajui negara ini. Dan ini bukan kerja seorang dua orang, bukan kerja presiden kita, bukan kerja Rafizi saja. Ini adalah kerja kita. Kita terpaksa berjumpa dengan kawan-kawan kita untuk memastikan mereka sama-sama menyokong hasrat kerjaan kita, hasrat Pakatan Harapan untuk membina satu Malaysia yang baru. Dan kita harap sahabat-sahabat, kawan-kawan yang ada, kita kena kerja, kena main peranan kita. Kita ada lebih kurang dalam masa 12 hari daripada sekarang, 12 hari daripada sekarang. Dan kita kena betul-betul memainkan peranan kita supaya kita, rakyat kita, kawan kita tidak nakal. Kita risau. Kita tengok UMNO, PAS, terutamanya mereka sekarang sedang memainkan isu perkauman dengan secara hebat. Kita jangka isu perkauman ini akan dipermainkan lagi hingga ke tahap maksimum. Kita tak tahu macam mana apa akan berlaku lepas ini. Apa isu yang akan dibawa lepas ini. Dan kita rasa itulah hanya yang dia ada. Isu perkauman Cina, Melayu, Cina, DAP, India, DAP. Dan kita kena berhati-hati. Kita tengok pemimpin kita dah mula menjawab, dan banyak jawapan-jawapan itu sangat meyakinkan. Dan kita juga kita pastikan orang-orang India, orang Cina kena pastikan isu ini tidak sekali-kali menggugat kepercayaan dan keyakinan kita kepada Pakatan Harapan. Itu juga orang-orang Islam. Kita ini satu kerja yang sangat susah, sangat susah untuk kita mengajak kawan-kawan kita. Mereka selalu bertanya, buat apa kita nak bersama dengan DAP? Sebab isu ni 5 tahun sekali saja. Isu dengan DAP ni 5 tahun sekali je, tuan-tuan. Kita tahu pemimpin-pemimpin UMNO kaya raya sebab apa? Sebab toke-toke Cina ni. Kita tahu toke-toke Cina lah yang dia orang buat baik. Tapi bila kita buat baik dengan DAP, dia kata kita ni jadi hamba kepada orang Cina. Ini semua orang kata retorik pemimpin UMNO. Dia orang ni tak, kita ambil contoh 1MDB lah. Najib dapat RM1, Jono dapat berapa?
Dia dapat 2.6 bilion. Jolo dapat berapa? Siapa Jolo tu? Tak, ini kita yang kadang kita rasa ini sebenarnya bukan isu perkauman. Isunya ialah salah guna kuasa. Tapi mengapa UMNO suka mengundurkan isu perkauman? Dia tahu itulah kelemahan kita. Kita diapi-apikan kita dengan PAP, dengan China, dengan India. Tapi apabila mereka bersahabat dengan China, okey, tak ada masalah. Orang-orang UMNO ni, kalau kita ambil satu persatu lah daripada Menteri Kabinet sampai ke bawah ni, kalau tak ada businessman Cina ni, memang tak ada duit dia orang. Di sinilah punca dia orang dapat duit, dapat habuan. Tapi di belakang dia orang main isu kauman. Dekat PWTC, hidup Melayu. Keluar je PWTC, toke-toke Cina dah tunggu dah. Ini hak kau. Bagus tadi, kau buat ucapan tadi, bagus. Berpura-pura, konon-kononnya kau lah pejuang Melayu. Pejuang Melayu. Dan bila kita berkawan dengan DAP, dimomok-momokkan sebagai kita ni humble kepada DAP. Kita tahu orang Cina-Cina DAP, pemimpin DAP ni tidak seburuk yang apa yang mereka katakan. Kita berkawan dengan DAP berapa sejak 2008, sejak Barisan Alternatif. Kita tahu macam mana orang-orang DAP ini dapat sama-sama dengan kita melawan rasuah, melawan ketidakadilan ini. Sama-sama dengan kita melawan kezaliman. Kita tahu macam mana Saudara Lim Wang Eng satu masa dulu dimasukkan dalam jail. Kenapa? Semata-mata kerana beliau menegakkan keadilan untuk anak gadis Melayu. Tapi semua ni diketepikan. Dan isu perkauman agama ini akan dimainkan. Itulah modal dia orang, modal UMNO dan PAS dan Perikatan Nasional. Mereka akan mainkan isu ini, dan atas kita lah untuk kita memastikan kita dapat meyakinkan kawan-kawan kita, sahabat kita, untuk sama-sama kita terus menyokong Pakatan Harapan. Saya rasa itu saja. Puan Suzana pun dah ada sini, Puan Noah pun dah ada. So terima kasih banyak-banyak. Ini semua otak-otak ini tak payah cakap pun tak apa sebenarnya. Sekian saja.